Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempa dan panas sahabat-sahabat semua. Hari ini YB Rafizi Ramli sekolahkan Zaid Ibrahim yang menyerang YB Rafizi. Kononnya YB Rafizi penakut, ya tidak pengecut kerana takut berdepan ya dengan individu seperti Isam Jalil. Siapa lagi yang dituduhnya itu? Ada beberapa individu lagi sahabat semua seperti Puan Zarkasi, Liam Sinsi dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan respon daripada YB Rafizi Ramli dengan tuduhan yang dibuat oleh Zaid Ibrahim ini. Jadi tanpa buang masa, izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Rafizi tepis serangan Zaid. Masuk penjara pun saya tak takut, setakat podcast. Itu antara kenyataan yang panas, yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi kalau kita lihat hari ini, YB Rafizi Ramli tampil menjawab serangan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Kononnya Menteri Ekonomi itu mengelak daripada berdebat melalui podcast dengan Lim Sian Chi dan juga Isam Jalil, termasuklah Puan Zarkasi. Dan timbalan Presiden PKR itu berkata jadual telah disusun dengan slot pada Julai sudah pun penuh, manakala Ogos pula dengan individu yang menggunakan nama samaran sebagai Lim Sian Chi. Menurutnya, beliau juga ada bukti bahwa Isam Jalil sudah menolak walaupun sudah dijemput. Ya, bersemuka di podcast dengan Puan Zarkasi pula, bagi Rafizi tidak perlu katanya. Beliau wakil rakyat dari parti dalam kerajaan, lebih baik bincang dalam kalau tak puas hati. Maksud penjara pun saya tak takut masa dedakan. Masuk penjara pun saya tak takut masa dedakan skandal NDB. Apalah nak mengelak kalau setakat podcast, tulis Rafizi diakhiri dengan emoji ketawa. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, demikian sebagai reaksi terhadap desakan Zaid agar Rafizi tidak mengelak untuk berdebat dengan Lim Sian Chi, Isam Jalil dan Puan Zarkasi. Sekarang adalah masanya. Saya harap anda akan memilih Lim sebagai mangsa pertama anda. Mari lihat sejauh mana anda pintar, tapi saya tak rasa awak akan serius. Anda telah memberikan pelbagai alasan untuk mengelak daripada bertemu dengan Lim, kata Zaid lagi. Jadi, ini antara satu perkara yang panas sahabat semua kalau kita lihat di akaun YB Rafizi Ramli. Ini antara jawapan sebenarnya yang saya telah bacakan tadi. Jadual telah disusun untuk bulan Julai ini, bulan depan. Slot sudah penuh dan Ogos akhirnya Lim Sian Chi yang menggunakan nama samaran itu, tidak tahu siapa individu itu, whatever his name, kata Rafizi, will only know when he sign declaration of who he is actually. Isam Jalil dah tolak walaupun dijemput. Isam Jalil sudah menolak, tidak berani bersemuka. Tetapi kita tahu segala pemusingan fakta, segala pemusingan kata-kata yang dilakukan oleh Zaid ini seakan-akan kononnya YB Rafizi yang takut ya di dalam isu itu, sedangkan hakikatnya sahabat-sahabat semua bahwa yang takut ya bersemuka itu seperti Isam Jalil, seperti mana yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli. Dia telah menolak pelawaan, invitation, jemputan daripada YB Rafizi Ramli untuk hadir ya di dalam siri podcast itu. Untuk Lim pula, YB Rafizi mengatakan ya, kalau benar mahu berdebat ataupun masuk dalam siri podcast itu, keluarkan nama sebenar, tunjuk muka sebenar, itu baru menunjukkan anda jantan. Jangan hanya hebat di media sosial, tetapi nama sebenar dan muka sebenar pun tidak berani untuk didedahkan. Betul kata YB Rafizi Ramli. Saya sangat setuju dengan cabaran itu. Itu antara perkara yang menarik. Dan sebelum saya akhiri, satu perkara yang baru saja kita terima. Ini adalah berita baik ya, apabila dikatakan tertinggi dalam tempoh 20 bulan nilai perdagangan Malaysia cecah RM 246.31 bilion ringgit. Maafkan saya. Jadi kalau dikatakan ekonomi kita gagal, kalau dikatakan ya negara kita tidak berkembang, ya itu adalah satu penipuan besar. Sebab kalau kita lihat dalam masa 20 bulan ini adalah tertinggi ya perdagangan Malaysia pada bulan Mei 2024, yang mana mencatatkan pertumbuhan dua angka ya ke tahun sebanyak 10.3% kepada
246.31 bilion ringgit. Nilai tertinggi perdagangan Malaysia yang kukuh ini direkodkan sejak Oktober tahun 2022 dan menjadi pertumbuhan tahun yang kelima bulan berturut-turut. Ekspor meningkat 2 bulan berturut-turut, berkembang 7.13% kepada 128.22 bilion ringgit. Sementara itu import naik 13.8% kepada 118.09 bilion ringgit yang menghasilkan lebihan dagangan sebanyak 10.14 bilion ringgit dan merupakan lebihan dagangan yang ke-49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan berkata, pertumbuhan ekspor disumbangkan terutamanya oleh ekspor yang kukuh bagi barangan elektrik dan elektronik, turut menyumbang banyak antara juga yang turut menyumbang adalah minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit, barangan perkilangan logam, barangan optik dan saintifik serta barangan besi dan keluli. Menurut MITI, ekspor barangan EIE, elektrik dan elektronik mengekalkan pertumbuhan positif bagi 2 bulan berturut-turut. Jelasnya, tanda-tanda pemulihan ekonomi di pasaran ekspor utama negara dan dapat dilihat apabila ekspor ke rakan dagang utama seperti ASEAN, China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun merekodkan peningkatan. Tambah lagi, ekspor ke ASEAN dan Amerika Syarikat mencatatkan kenaikan ketara dengan pertumbuhan 2 angka. Begitu juga dengan ekspor ke rakan dagang perjanjian perdagangan bebas meningkat 4.5% ya tahun ke tahun kepada 87.64 bilion ringgit. Di antara rakan dagang ETA yang mencatatkan peningkatan ekspor adalah Meksiko dan Kanada, disokong oleh ekspor yang kukuh bagi barangan ENE katanya. Dan tambah MITI lagi, perdagangan ekspor dan impor pada tempoh 5 bulan pertama tahun 2024 mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh tersebut. Katanya lagi, perdagangan meningkat 8.7% kepada 1.158 triliun ringgit berbanding tempoh yang sama tahun 2023. Ekspor naik 4.5% kepada 625.25 bilion ringgit dan import bertambah 13.7% kepada 553.24 bilion ringgit dengan lebihan dagangan sebanyak 52.01 bilion ringgit yang telah dicatatkan pada tempoh itu. Sementara itu, berbanding April 2024, prestasi dagangan pada Mei 2024 dilihat kukuh dengan perdagangan ekspor import dan lebihan dengan dagangan masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 angka sebanyak 11.1%, 11.8%, 10.4% dan 30.9% katanya. Bank Dunia dalam laporan pendek ekonomi global Jun 2024 mengunjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK global meningkat 2.6% pada 2024 berikutan prestasi ekonomi yang lebih kukuh daripada jangkaan di Amerika Syarikat. Dan ia juga menganggarkan pertumbuhan KDNK Malaysia meningkat 4.3% pada 2024. Sektor perbuatan Malaysia dilihat bersedia untuk tumbuh secara positif pada tahun ini, disokong oleh reformasi industri yang diterajui oleh MITI serta peningkatan dalam unjuran permintaan semikonduktor global yang memberansangkan. Statistik perdagangan semikonduktor baru-baru ini menjangkakan pertumbuhan kukuh dalam pasaran semikonduktor global sebanyak 16% pada 2004 dan 2024 berikutan prestasi lebih kukuh dalam penggunaan dan pengkomputeran. Malaysia muncul sebagai pengekspor global ke-10 terbesar bagi barangan ENE dan pengekspor ke-6 terbesar bagi semikonduktor pada tahun 2023. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi sedikit demi sedikit kita melihat perkembangan yang positif untuk negara kita, tetapi malangnya bagi setengah pimpinan daripada pembangkang, mereka tidak melihat semua ini. Mereka membutakan mata, memekakkan telinga dan membuka mulut untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini gagal, kononnya YB Rafizi gagal, kononnya Perdana Menteri kita gagal dan sebagainya. Seperti mana juga kenyataan daripada Zaid Ibrahim ini yang pernah membuat satu kenyataan kononnya ekonomi kita gagal apabila berada di tangan YB Rafizi Ramli. Katanya Malaysia tiada masa depan dengan Rafizi. Itu antara kenyataan dalam kenyataan daripada Zaid Ibrahim ini. Jadi sahabat semua, cabaran telah pun dijawab oleh YB Rafizi Ramli, bukan kerana YB takut, tetapi sebenarnya antara mereka yang telah dijemput Isam Jalil telah menolak kerana kecut perut,
takut terbongkar, terkantoi penipuannya kalau berdepan ya secara berdepan dengan YB Rafizi Ramli. Dia hanya menjadi hero di media sosial ya apabila berada di kalangan pembangkang, penyokong-penyokong PN, PAS, Bersatu dan juga Gelakan ataupun dikenali sebagai walaun-walaun terbaik. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Aura Inopod Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.